pagi hari. Segala sentosa. Assalamualaikum, selamat pagi. Tanggal 31 bulan 8 57 itu merupakan hari keramat bagi seluruh rakyat Malaysia. Meskipun semalam Pasha kita dah menyambut hari kemerdekaan di Dataran Putrajaya, namun semangatnya kita teruskan dengan sambutan Hari Malaysia yang akan disambut pada 16 September 2023. Selamat pagi, saya Izu Yusof. Dan saya Pasha Rahim. Diharapkan anda semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera semuanya. Mungkin ada yang mengambil cuti hari ini, mengambil kesempatan long weekend untuk bercuti bersama ahli keluarga, bawa anak-anak berjalan ke sana kemari. Diharapkan anda semua orang kata kekal selamat kalau bergerak di jalan raya dan sebagainya. Tapi paling penting kena rehat cukup-cukup. Sebab semalam bukan kata semalam, daripada hari Rabu dah bermalam di Putrajaya. Lepas tu Khamis dah lihat perarakan kontinjen-kontinjen di Putrajaya, dan juga hari ini saya rasa rehat tak cukup lagi ni. Dengan dia cerita, ramai rakyat Malaysia yang telah pun berkampung di Dataran Putrajaya seawal 2-3 pagi lagi, semata-mata untuk mendapatkan tempat yang orang kata strategik lah kan, untuk melihat acara perbarisan dan juga perarakan sambutan Hari Kebangsaan semalam. Betul. Dan kesinambungan dengan hari 31 Ogos semalam, kita ada beberapa berita yang kita nak recap balik, di mana sebelum ni Menteri Komunikasi dan Digital iaitu Wabi Fahmi Fadzil telah menetapkan untuk menyasarkan seramai 100,000 pengunjung akan hadir pada sambutan Hari Kebangsaan, dan sasaran tersebut telah dicapai dengan lebih daripada 100,000 pengunjung hadir memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2023 pada semalam. Dan itu yang diluahkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Wabi Fahmi Fadzil dalam sidang media yang diadakan pada semalam. Dan suasananya dapat kita lihat di mana macam Pasha kata tadi, orang awam telah mula berkumpul selepas waktu maghrib semalam, iaitu pada hari Rabu, kerana keterujaan untuk melihat sendiri acara gilang gemilang yang diadakan. Kerana sebelum ini kita mengadakan sambutan Hari Kemerdekaan di Dataran Merdeka, tapi kali ini setelah lebih 2 dekad kita buat pertama kalinya kita anjurkan kembali di Dataran Putrajaya. Dan juga ada pengunjung-pengunjung yang jauh daripada utara sana, daripada Kedah, daripada Perak, datang ke Putrajaya semata-mata untuk mengambil semangat kemerdekaan tu. Orang rasa ambil suasana, ambil vibe. Betul. Bila lagi kita nak pergi ke Dataran Putrajaya tu kan, kalau bukan untuk menyambut Hari Kebangsaan. Baik, seterusnya berita baik juga untuk pengguna plan orang kata telefon package 5G Rahmah akan bermula hari ini. Jadi bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan semalam, rakyat Malaysia layak untuk melanggan package 5G Rahmah ini dengan spesifikasi asas plan data yang melibatkan telefon pintar berharga RM240 ke bawah. Jadi menurut Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil juga berkata dalam orang kata rakyat boleh menggunakan peluang untuk melanggan package tersebut yang menawarkan plan pasca bayar serendah RM60 sebulan sahaja dengan data minimum 60 GB sehingga Disember tahun ini. Banyak tu sebenarnya package data 60 GB tu. Selain daripada itu, untuk penjawat awam juga berita baik, boleh mendapatkan rebate RM10 sebulan untuk tempoh 12 bulan. 12 bulan bagi pakej pasca bayar bernilai RM60 ke atas mulai 16 September ini. Dan selain daripada itu, bagi pengamal-pengamal media juga boleh mendapatkan rebate sebulan bil telefon bimbit bagi bulan September di bawah insentif rebate Rahmah pengamal media. Yang ni bagi mereka yang ada kad pengakuan daripada Jabatan Penerangan lah. Jadi untuk mendapatkan orang kata promosi ataupun pakej 5G Rahmah ni, boleh terus ke laman web telco berkenaan. Oh, ada projek kah? Tapi enggak, untuk kita nak mempromosikan benda ni boleh dimanfaatkan oleh rakyat Malaysia seluruhnya. Betul, dalam masa sama boleh dapat pakej murah, kenapa tak kan? Dalam masa sama juga, meskipun harga yang agak murah RM60 60GB, tapi capaian internet itu juga harus diberikan dengan kualiti yang eksklusif supaya semua dapat menikmati kadar internet 4G dan juga 5G dengan kadar yang memuaskan dengan harga yang dibayar. Jadi kita sebelum ke
Baiklah, bersama dengan tetamu kita pada hari ini, kita nak saksikan dahulu ramalan cuaca yang telah disediakan. Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Percutian sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-66 bertukar tragedi apabila seorang lelaki lemas di pantai Miami, Batu Feringgi, Pulau Pinang petang semalam. Mangsa Hari-Hari Saleh 43 tahun dikatakan cuba menyelamatkan anaknya daripada dibawa arus ketika sedang mandi-manda di lokasi rekreasi pantai popular itu. Pegawai Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Bagan Jermal PBK2 Ahmad Rezki Faris Ismail berkata, pasukan bomba dan penyelamat dari Balai Bomba Bagan Jermal bergegas ke lokasi kejadian sebaik menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian terbabit. Pihak bomba mendapati seorang lelaki telah lemas di pantai namun cuba diselamatkan dengan diberikan rawatan awal oleh seorang doktor yang kebetulan berada di situ. Mangsa yang tidak sedarkan diri telah diberi rawatan awal dibantu anggota Pertahanan Awam dan JBPM. Bagaimanapun, mangsa disahkan meninggal dunia oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia manakala anaknya terselamat. Mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Baik, kita ke laporan seterusnya. UMNO mengharapkan pengundi Tegar Parti itu tidak mensia-siakan undi mereka dengan tersalah pilih pada pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram dan Parlimen Pulai pada 9 September ini. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, walaupun keputusan pada PRK itu tidak akan mengubah kerajaan pusat mahupun negeri, namun wakil rakyat yang dipilih perlulah selari dengan kedua-dua kerajaan berkenaan bagi membolehkan momentum pembangunan diteruskan. Pada masa sama, beliau yakin pengundi Barisan Nasional di Simpang Jeram dan Pulai memahami kepentingan menjayakan konsep perpaduan yang diterapkan oleh kerajaan perpaduan ketika ini demi kemakmuran negara yang mempunyai pelbagai kaum dan agama. PRK Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram diadakan berikutan kematian penyandang kedua-dua kerusi tersebut, Datuk Seri Salahuddin Ayub pada 23 Julai lepas. Baik, sekian dari berita waktu ini. Malaysia Madani, tekad perpaduan. Assalamualaikum. Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia. Seperti yang saya katakan tadi, kita ada bawa banyak topik-topik menarik untuk kita bincangkan pada hari ini. Dan saya rasa kita mulakan dengan topik yang cukup evergreen untuk kita bincangkan dari masa ke semasa, iaitu berkaitan dengan kewangan. Daripada kita lahir sehinggalah kita pengakhirannya. Sehinggalah pengakhirannya. Kewangan memang berpisah tiada. Betul, dan satu pengurusan kewangan itu adalah sebenarnya satu skill yang sangat penting untuk semua orang ketahui. Tetapi unfortunately sesuatu yang bukan kita pelajari di sekolah. Betul, sebab itu sekarang ni kita kenalah belajar sikit, kalau tak banyak sikit pun kita belajar sikitlah pengurusan kewangan dalam kehidupan seharian kita. Jadi untuk hari ini kita telah pun menjemput seorang perunding latihan kewangan, Faizal Jani, ataupun lebih dikenali sebagai Coach Faizal. Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi bertandang ke studio Apa Khabar Malaysia pagi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat tu saya suka. Ya, saya tentu. Selamat pagi kita ambil. Okey. Sebenarnya lah bila kita bercakap tentang kewangan, tak ramai orang yang ada orang kata celik tentang pengurusan kewangan itu sendiri, dan pastinya dalam pengurusan kewangan tu ada pelbagai aspek atau ada pelbagai kategori pengurusan kewangan. Mungkin kewangan peribadi, kewangan keluarga dan sebagainya. Mungkin kita boleh mulakan dulu, Coach Faizal boleh terangkan sedikit apakah yang mungkin boleh dianggap sebagai seorang yang bijak menguruskan kewangan?
Okey, terima kasih pada pengacara. Alhamdulillah, kalau kita berbincang tentang bijak mengurus keuangan ni kita tengok satu kata yang hari-hari kita lalu. Betul. Tidak RM1 dalam poket kita. Memang lalu. Kalau kita tengok dari sini, bijak mengurus keuangan itu akan maksud bijak itu kita kena pandai. Kalau nak pandai, kena tahu. Kalau pandai, kena tahu, kita mahu pula nak membuatnya. Maknanya bila kita menguruskan itu, bagaimana kita nak menyusun keuangan kita. Macam kita bincang tadi, sampai tahap daripada kita lahir sampai kita nak meninggal dunia. Pengurusan itu cukup penting. Peranan kita pula memahami menguruskan keuangan itu adalah proses tu, kena faham proses dia tu. Proses untuk masa depan. Bagaimana kita nak memenuhi matlamat keuangan peribadi yang cukup baik, yang kukuh. Untuk kita kena ada formula-formula dia. Untuk kita tahu ada sistem dalam tu. Untuk kita faham bijak menguruskannya. Tambah lagi, kita kena ada matlamat dalam menguruskan keuangan ni. Kita tak boleh main langgar je. Kita ada something, aku nak kumpul duit macam ni. Dia ada certain jangka masa yang perlu kita ada untuk mencapai matlamat. Matlamat jangka pendeknya, sederhananya, jangka panjangnya. Perlu ada matlamat ini. Seterusnya, kalau kita tengok dalam kita merdeka lah. Orang selalu bercakap tentang freedom dalam keuangan, financial freedom. Semua orang nak begitu. Saya tanya puan cik pun semua nak financial freedom tu. Apa maksud sebenarnya financial freedom tu? Kalau kita tengok, kita kena bijak kat situ. Ada yang mengatakan bahawa bebas 100% hutang kita tak ada hutang. Ada mengatakan aku ada duit banyak dalam bank. Setiap orang itu ada dia punya financial freedom tu. Kalau kita bertanya, kalau kita buat survey pun ada kata saya nak bebas hutang. Terutama kalau kita tengok secara konvensional, banyak perunding-perunding mengatakan nak bebas 100% bebas hutang. Ada yang mengatakan bahawa dia nak utility bayar. Bank rumah dah tak ada bayar apa-apa dah, semua settled. Kebanyakan ke arah situ. Tapi kalau kita tengok perunding-perunding hebat di luar negara, contoh perunding Robert T. Kiyosaki mengatakan bahawa kita ada pendapatan yang mana pendapatan pasif itu melebihi pada perbelanjaan aktif. Ini saya akan terangkan slot kemudian tu. Apa beza yang ni pendapatan aktif dan pendapatan pasif. Ini saya akan terangkan. Banyak juga Ziegler berkata bahawa bila kita ada duit ni tuan-tuan, kita boleh bermanfaatkan orang lain. Itu Ziegler cakap berkaitan dengan Rasulullah SAW mengatakan bahawa orang yang baik orang yang beri manfaat kepada orang lain. Ini yang kita kena belajar menguruskan. Kita katakan ada 7 lapis menguruskan keuangan dalam kehidupan kita nanti. Maknanya maksud bijak mengurus kewangan bagi individu itu berbeza-beza. Financial freedom pun berbeza-beza. Tapi kalau kita lihat masyarakat sekarang ni, terutamanya golongan muda yang baru dapat pekerjaan, yang nak stablekan hidup mereka, yang di bawah 30 tahun, mereka gusar adalah apa yang mereka boleh manfaatkan ataupun maksimalkan pendapatan mereka sehabis mungkin untuk memastikan kehidupan mereka stabil daripada perbelanjaan dan juga pendapatan. Jadi macam mana? Apa formula untuk kita menguruskan kewangan kita? Okey, banyak ni kita kena belanja, banyak ni kita kena simpan, banyak ni kita kena untuk insurans, banyak ni kena untuk medical dan sebagainya. So apa formula dia? Ada banyak di luar sana. Kita tengok, saya ambil perkara mudah. Ada yang menggunakan formula 50, 30, 20. Kita mesti dengar. 50 ni untuk kendak. 30 ni untuk 50 untuk keperluan. Okey. 30 untuk kendak, 20 untuk simpan. Ada je menggunakan, terutama yang budak-budak baru, orang muda, ada 80, 10. Malah 10 tu entertainment. Saving kena ada juga. Yalah, 10% tu untuk saving. Walaupun dia tak RM50 pun anak muda, itu tetap saving. Kalau 1,500 contoh, ada anak muda yang baru kerja lah kan, 1,500 kita pecahkan. 80% tu memang untuk dia punya kehidupan, keperluan hidup. Dia nak entertainment. Orang nak muda takkan tak nak entertainment. Mesti 10% tu tak entertainment, dan 10% saving. Mesti ada saving. Itu proses-proses kita pecahkan pada 3. Kalau kita ada kehendak dia, keperluan kita dan juga saving. Ini penting dalam anak-anak muda yang nak. Tidak-tidaknya mak kata lelak mata lah. Letaklah RM50 saving tu. Jangan langsung tak ada. Itu penting. Kita guna formula yang itu. Ada juga 80, 10, 10. Kita letakkan, ada satu yang ada pendekatan, kita bagi 3 bank. 3 bank masuk gaji, 3 bank kita pecahkan, 1 bank ni untuk entertainment, 1 bank untuk saving.
pecah 3 bank. Maksud saya, pecah lah. Maklum bukan nak bank-bank. Bakal banyak-banyak bank. Pandai-pandai pergi cari bank mana-mana satu. Letak ni, duit gaji kat mana masuk. So, okay, 10% tu letak kat mana satu. 10% lagi masuk dekat saving. Maknanya kita asingkanlah duit itu dalam bank akaun yang berlainan, jadi tak adalah terbelanja pula kan. Itu sebab nama dia dalam bijak ni perlu disiplin. Satu lagi, faktor motivasi yang menggalakkan kita untuk menyimpan ni. Apa faktor-faktor menggalakkan kita? Kita kata faktor menggalakkan kita nak beli something. Ada faktor-faktor menggalakkan kita untuk mendapatkan apa kita nak. Kita kena mengumpul untuk mendapatkannya. Sebab saya suka menggunakan satu lagi teknik yang kita gunakan dalam saving ni, daripada yang digunakan perunding latihan yang hebat juga, daripada sistem tabung. Dia ada sistem. Kita buat sistem level 1, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Level 1 ni kena lepas dulu. Apa level-level tu? Level pertama ada saving tu. Dilihat, saya merujuk pada surah Al-Baqarah 240, mengatakan, contoh ni macam saya lah. Bila orang tu meninggal, dia tinggalkan isteri dia. Dia meninggalkan isteri dan isteri-isterinya. Contohnya kalau ramai lah. Kalau orang letak isteri dia, kena simpan bagi nafkah orang yang ditinggal itu selama setahun. Bermakna 12 bulan. Jangan kita meninggal, kita ada tanggungjawab kita meninggalkan nafkah tu 12 bulan. Bermakna contoh, untuk isteri kita hidup, keluarga kita hidup, berapa sebulan kita kena simpan. So kita ada certain target. Contoh, minimum requirement untuk kita dapatkan kewangan 3,000 sebulan contoh. So bermakna kita kena tentang level 1 ni 3,000 kali 12 berapa? 36,000 cash in hand kena ada. Itu sampai level 1. Kita kena attack level 1 dulu, baru baru level 2. Selagi tak lepas level 1, macam mana nak pergi level 2? Kita dah sampai level 1, masuk level 2. Level 2 maknanya dalam ini dinamakan simpanan pelaburan. Okey. Level 3 tentang reward. Kita nak tak reward dah kerja, kita nak reward juga. Tapi isu dia, kita kena level 1 lepas dulu. Ni orang terbalik, dia simpan untuk reward dulu. Itu yang tak dapat tu. Kita kena ada sistem tu. Selagi tak capai target matlamat ni, sebab apa kita kena ada cash yang tunai yang kuat dalam kita nak menguruskan kewangan ni. Itu sebab dalam kalau saya nasihat dengan banyak buat coaching dengan usahawan sendiri, you kena ada standby fund ni setidaknya setahun. Maksudnya kalau kita buat projek, ada contingency plan tu setiap 5% untuk menghadapi apa yang berlaku. Itu kena ada, tuan-tuan, kena ada dalam kita nak menguruskan kewangan yang bijak ni. Jangan kita langsung tak ada apa-apa. Itu yang takut fluctuation berlaku, banyak berlaku, barang naik, kita tak dapat nak mengawal. Pak saya dalam berniaga kita tahu tak dapat mengawal benda yang mana kita tak boleh kawal benda ni. So kita kena ada standby benda ni semua. Selalu orang Melayu cakap sediakan payung sebelum hujan. Ini Melayu dah banyak benda dah bagi tahu kita kena buat ni. Tapi kalau kita ada sistem ni, mudahlah kita nampak kita kena ada ni. Kalau kita tengok surah Baqarah tadi, kena sediakan, macam saya seorang suami, saya kena sediakan rumah. Kena ada, kita ada aim tu. Lepas tu pakai kita dalam rangka kita punya bijak ni, kita ada jangka pendeknya, jangka sederhananya, jangka panjang. Pendek setahun, jangka panjang sederhana 1 ke 5 tahun. Jangka panjang adalah 5 tahun ke atas. Akan maksud dia menyediakan kita nak bersara nanti macam mana. Okey. Tapi satu orang kata zaman sekarang ni kos of living pun meningkat, tapi gaji tak nak naik. Jadi antara kerisauan ramai antara ni, macam mana saya nak ada simpanan, macam mana saya nak ada pelaburan kalau duit untuk saya hidup sehari-harian pun tak cukup. Jadi macam mana pandangan dan juga nasihat daripada coach sendiri? Saya sendirilah. Saya cakap saya sendiri juga. Saya pun berniaga juga. Of course kita kena. Bila kita ada sesuatu yang kita pegang, disiplin tu sudah tentu. Itu datangnya kehendak dan keperluan. Itu datang kita relate dan kehendak keperluan. Apa kehendak kita sebenarnya dalam hidup? Kalau kita tengok Maslow teori mengatakan bahawa kita nak apa? Kita nak ada pakaiannya, kita ambil asas dulu. Yang lain telak mata dulu. Asas siapa? Asas untuk hidup. Survival. Kita kena survive. Kita tak boleh fikir untuk yang entertainment ni. We have to survive. Tak kena throw lah. Yang mana-mana yang kita kena letak tepi benda ni dulu. Bahawa we talk about survival. Takkan kita tak nak survive dalam kehidupan kita. Itu keperluan asas yang kita kena ada. Memanglah you nak compare life dengan orang lain, sudah tentu yang kita tak boleh, maaf katalah, dalam menguruskan kewangan, you kena ambil diri you sendiri.
Kita kena letakkan diri sendiri. Tak boleh membanding-bandingkan dengan orang Tak boleh lain. banding-bandingkan orang Lagi-lagi lain. sekarang ni zaman social media kan. Semua Exactly. dia nak dibanding-bandingkan. Oh, dia ada tu, dia ada ini. Tanya gaji berapa? Gaji berapa kan? Soalan Superman orang kata kan. Sensitif soalan tu. Sensitif sangatlah zaman lah ni kan. Tapi betul lah pendapat saya, ukur lah. Ukur baju lah. Itu perpatang Melayu dah banyak tadi. Kalau kita tengok dalam soalan ni, besar apa tu? Besar periuk, besarlah keraknya orang kata kan. Padahal itu benda ni kita boleh uruskan, mengimbanginya. Itulah amat penting. Itu amat penting. Tapi coach, salah satu mitos yang saya rasa daripada dulu sampai sekarang mendengar berlega-lega di minda masyarakat sekarang ni adalah berkaitan dengan penggunaan kredit kad. Kalau dulu kita banyak dengar orang muda, golongan belia muflis disebabkan penggunaan kredit Setuju. kad yang berleluasa. Tapi dalam masa sama juga kalau kita baca buku-buku Robert Kiyosaki contohnya, dia Setuju. kata penggunaan hutang yang baik adalah dia membayar hutang-hutang kita. Betul. Jadi pandangan coach, kad kredit ini sebenarnya bagus ataupun tidak? Yang penting, you nak pakai benda tu urgent. Memang menulur kredit kad dulu. Malah kalau let's say you ada duit, you pakai cash. Kalau dia ada cash tapi Yes, dia nak pakai kredit kad. Sebab isu dia sekarang, saya maaf kata, zaman muda saya berlabak-labak kat kredit. Maaf cakap lah, Citibank ni lah, kemudian macam-macam nama je nama. Tapi, bila saya fikir-fikir balik, nak servis tu pun banyak duit dia pakai. Adakah sebabkan is your lifestyle? Nak menunjukkan you have the credit card? You minta credit card untuk apa? Adakah sebab menunjukkan, oh I got gold card, ada kad emas, platinum card? Adakah sebabkan itu yang you nak menunjukkan your lifestyle tu sendiri? Pak credit card ni untuk apa? Makan di hotel sedang bayar? Ada gunakan untuk petrol? Tapi mungkin masalah dengan kad kredit ni adalah apabila kita menggunakan kad kredit itu untuk membelanjakan wang yang kita tak ada. Setuju. Jadi nasihat daripada coach sendiri, macam mana untuk seseorang tu mungkin satu kad kredit tu menjadi satu necessity, satu keperluan in case of emergencies dan Setuju. sebagainya. Nasihat daripada coach sendiri, macam mana seseorang itu kalau ada kad kredit, penggunaan yang secara menguruskan penggunaan kad kredit itu sendiri. Okey, dalam kedudukan ringgit ni nama pun kredit. Kita hutang, interest dia tinggi. Kita kena faham tu, interest dia cukup tinggi. Padahal kita boleh gunakan, make sure kita bayar. Jangan sampai time lapse tu bila kita dah kena interest tu, kita baru tagih-tagih nak bayar. Oh, bayar 10% saja cukup. Itu yang menambahkan hutang. Sampai tahap kita kena serve interest tu. Saya nasihatkan agar yang menggunakan kredit ini gunakan cara berhemat. Bermakna kita boleh bayar balik apa yang kita hutang tadi. Kalau boleh cara online, on time. Jangan tahap kita lapsekan tu kena interest. Boleh pengguna, tak masalah. Kalau isunya anda boleh bayar. Jangan tahap you tambah drag, interest makin lama makin naik. Ini yang kita takut. Itu yang menyebabkan ramai yang muflis sebab interest dia terlampau tinggi. Dia macam-macam personal loan dah tinggi interest dia. Jadi kita bila buat sesuatu hutang, kita kena perhatikan apa yang bawa balik tu. Macam anak-anak muda kan, kita tolak, kita kena buat T-account. Oh ni duit pendapatan, duit belanja. Tolak, berapa yang tinggal? Kita kena analisa kita punya pendapatan tu sendiri. Jangan kita tinggal tolak, tinggal 100, apa nak makan bang? Ini kita kena analisa. Setiap bulan, kita tengok slip gaji kita. Saya sendiri tengok berapa yang tinggal ni. Dah tolak ini, tolak itu, dia ansuran kereta nak tolak, perbelanjaan kita lah. Berapa yang tinggal? Bank pun kalau nak pinjam duit, kena tengok ni, the liquidation tu tinggal berapa. Dia tak boleh bagi sewenang-wenang. Kalau nak beli kereta 1,500, yang tinggal, mana dia nak bagi loan? Ini penting, tuan-tuan. So kita sendiri kena reflect kita punya kewangan kita. Sendiri kewangan kita. Hari-hari tengok berapa banyak pendapatan kita dapat ni. Yang mana aktif. Aktif akan maksud pendapatan yang kita bekerja, ada upahnya, ada bonus, dan itu namakan aktif. Okey, tadi kita dengar coach punya saranan berkaitan dengan hutang. Mungkin yang terakhir daripada coach, saranan untuk anak-anak muda di luar sana khususnya, macam mana kita nak bijak mengurus kewangan sehari-hari kita? Baik. Sudah tentu kita berniaga dalam perancangan, kita ada perancangan forecasting kita. Setahun tu kita tengok berapa banyak duit kita dapat setahun. Daripada bulan pertama bulan sampai bulan 12. Kita kira pendapat setahun kita ada berapa. Kita kena tahu tu. Kita sarankan agar anak muda ni, pendapat saya yang orang lama ni, ukurlah baju ni, kita ukurlah.
ukurlah baju kita, pendapatan kita berapa yang kita betul-betul boleh belanja. Sebab kita masa depan kalau insya-Allah rezeki ni, ada 7 lapis Masa kita habis 7 lapis. Pertama, kita tengok pendapatan. Kedua adalah saving. Ketiga adalah pembelanjaan. Keempat adalah perlindungan. Perlindungan akan masuk, kita kena kedua pelaburan. Akhirnya pensucian. Kita kena cuci kat duit kita ni. Datang zakatnya, datang amal jariahnya dan juga sedekah. Last sekali pembahagian wasiat, hibah dan faraid. Jangan lupa, kita muda-muda pun kena letak 7 lapis ni. Janganlah marah, oh beramba lagi tak tahu. Bagi kita pun tak tahu. Kita ada dah menyelaraskan ke 7 peringkat menguruskan kewangan tu. Sebab kita kena menguruskan bijak ni semua. Memang tahap kita nak mati pun tadi. Oh, nak hibah kat bagi kat siapa. Kalau nak bagi faraid kat siapa. Kita dah letakkan wasiat-wasiat tertentu. Itu kita sambung lain. Banyak sebenarnya kerja dalam urusan bijak ni. Sebelum dapat gaji dah ada 7. Boleh kena tengok dah. Betul, kita kena pecahkan 7. Okey, peringatan yang sangat penting daripada Coach Faizaz. Bukan sahaja untuk anak muda tapi untuk kita sendirilah. Tapi muda juga sebenarnya. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada Coach Faizaz untuk masa memberikan kita sedikit pengisian berkenaan dengan pengurusan kewangan. Selepas ni kita nak bercakap tentang, tadi kita bercakap tentang simpanan dan pengurusan kewangan. Selepas ni kita nak cakap tentang hutang. Apakah dia? Kita berehat dulu, kembali selepas ini. Baik, masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Tadi seperti yang kita dah sebut tadi, mengurus kewangan. Bercakap mengenai pengurusan kewangan dan juga itulah kita kena bijak menyimpan apa-apa pun macam Coach Faizaz sebutkan tadi, sediakan payung sebelum hujan. Sekarang ni kita nak bercakap tentang hutang pula. Dia memang tak boleh berpisah tiada. Kalau ada duit, kewangan tu, duit ada, hutang pun mesti ada. Memang betul, tak boleh tapi lari. hutang bukan daripada hutang dari segi duit saja. Mungkin ada lagi hutang dari segi-segi yang lain. Jadi hari ini bersama kami, mungkin Izu nak perkenalkan siapa Okey, bersama dengan kita di sebelah kanan saya rasa semua cukup kenal lah kot. Bermula daripada program da'i, di sebelah saya iaitu Ustaz Ahmad Fuad Muhammad Mukhtar selaku penceramah bebas yang akan bercakap topik kita, hutang wajib dibayar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Pasha dengan Izu? Sihat? Alhamdulillah. Selamat datang ke Bernama, selamat datang ke Apa Khabar Malaysia. InsyaAllah. Okey, topik kita pada hari ini, hutang wajib dibayar. Sebelum tu, kita nak tahu hutang wajib dibayar ni sama ada dia melibatkan dunia sahaja ataupun melibatkan akhirat sahaja ataupun ada dua-duanya berkaitan sekali. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Izu dengan Pasha. Hari ini pakai baju warna kuning, cakap pula pasal hutang, buat abang rungsing. Dan kepada semua para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak gegarkan perbincangan kita pada pagi ini dengan beberapa statistik. Perkara pertama, Bank Negara Malaysia telah membuat satu kajian kes pada tahun 2021 merujuk juga kepada perjalanan beberapa fakta kes yang lain sebut kepada kita 27% daripada rakyat Malaysia hari ini dia rasa tak yakin dengan hutang yang dia boleh bayar tu. Dan yang lebih berat lagi, Allahumma salli ala Muhammad, lebih kurang 539,000 peminjam PTPTN yang belum memulakan bayaran bermula tahun 2021. Tetapi masya-Allah tabarakallah, ada banyak berita baik walaupun kita rasa sedih. Pada tahun 2022, kajian daripada Experience Score yang dia bercakap tentang pinjaman dan semua yang dilakukan oleh rakyat Malaysia hari ini, mereka sudah bijak semakin lama dalam menyusun atur hutang. Dan bermaksud baguslah. Kita risau tau. Kita risau sebab kenapa Ustaz perniagaan hari ini banyak yang jatuh. Kita risau. Tetapi kita risau dalam soal ekonomi, tetapi dalam soal pendapatan isi rumah berjaya dikekalkan. Dua kerisauan yang kita risau. Ekonomi perlahan, keadaan orang tak mampu berjual beli. Tetapi dalam keadaan yang masa yang sama, pendapatan isi rumah berjaya dikekalkan. Sebab apa? Alhamdulillah, rakyat Malaysia dah semakin ada kesedaran yang tinggi. Dia dua kesedaran. Kesedaran dunia dengan kesedaran yang akhirat. Sebab itu saya nak ceritakan kepada kita semua, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Bila kita bercakap tentang hutang ini, pastinya suatu ketika Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari, ada orang datang bawa jenazah.
Kebetulan jenazah tu pula para peserta sekalian dan rakan-rakan, dia ada hutang. Dan bila Nabi tanya, dia ni adalah ada hutang, adakah dia ada wang? Dia kata ada 3 dinar. Jadi Nabi semayangkan jenazah dia. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad, ada jenazah yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia kata bagaimana keberadaan dia ada hutang dan adakah dia mampu untuk bayar hutang yang lain. Maka waktu itu sampai masuk jenazah yang ketiga, ada orang kata dia ada duit tetapi ada hutang yang banyak, cuma tak ada siapa yang nak bayar hutang dia. Sahabat kata, tak apa Rasulullah. Rasulullah kata, tak apa, kalian je lah solatkan dulu jenazah dia. Nabi tolak macam itu dalam Sahih Bukhari. Tapi sahabat tu kata, tak apa Rasulullah, kami akan bayar hutang dia. Lepas tu Nabi sudi solatkan jenazah orang yang ada keberatan nak meninggal dunia dan mati tapi berhutang dalam kehidupan dia. Nak beritahu kepada kita sebenarnya hutang adalah perangkap yang bermasalah. Lebih banyak hutang, maka lebih banyak beban pada bahu kita. Dan hutang merampas kebahagiaan kita. Dan siapa yang nak hidup dalam keadaan yang bahagia, mesti kecilkan hutang. Kalau kita membesarkan hutang, maka kita membesarkan beban pada bahu kita. Satu soalan cuma Ustaz. Ya. Berhutang dengan pencipta ataupun berhutang dengan manusia lebih susah untuk dibayar. Mana satu? Allahumma salli ala Muhammad, cantik apa yang Izu sebut tadi. Memang ada istilah hutang dengan Tuhan. Hutang dengan Tuhan apa? Antaranya disebut menganggap zakat sebagai hutang. Ada orang yang menganggap zakat sebagai hutang dan hidup dia habis. Contoh apa menganggap zakat sebagai hutang? Secara kiraan dia sepatutnya bulan 7 dia keluarkan zakat, tapi dia delay pada bulan 8 ataupun 10 tahun dia tak bayar zakat. Itu menunjukkan kepada peristiwa akhir zaman lah. Dan saya nak beritahu, berhutang dengan Tuhan tetap kita kena bayar. Contoh solat. Solat ni hutang dengan Tuhan. Ijma' 4 ulama' mazhab wajib qada. Syafi'i, Maliki, Hanbali dan juga Hanafi mesti qada. Itu hutang dengan Tuhan. Hutang dengan manusia ni juga kena bayar. Allahumma salli ala Muhammad. Yang lagi susah kalau kita ada hutang dengan PDRM, hutang dengan PTPTN. Kita nak cari kaunter PTPTN mana kat Padang Masyar tu? Takkan nak tanya Izu, aku lupa nak bayar, kata dia. Mana kaunter PTPTN? Orang tengah buat rebate, contoh bayaran penuh dapat diskaun lebih kurang 15% ataupun 20% kalau ikut bayaran penuh ataupun dia subscribe bayaran bulanan, dia tak nak buat. Dan kita nak cari kat mana kaunter tu. Cuba cari awal-awal kalau ada. Sebab itu saya nak kata bayar cepat-cepat. Sebab kalau tidak beban kepada kita. Tapi ramai orang yang ambil mudah benda tu sebenarnya, terutama sekali dengan hutang-hutang yang berkaitan dengan hutang saman, hutang PTN dan sebagainya. Dalam kes-kes yang begitu, adakah jika tidak dibayar dikira sebagai dosa? Ataupun lagi satu, hutang sesama, katalah kan kalau seorang tu tidak membayar hutang. Jadi orang pun tak apalah, saya halalkan. Macam mana dianggap hutang tu? Soalan daripada Pasha ni dinanti-nanti oleh mereka yang tak bayar saman. Mungkin mewakili diri sendiri ataupun tak ada, saya sama kosong. Tidak kosong mewakili diri saya lah tu. Allahumma Muhammad. Penceramah dengan saman tak boleh elak sebab dia akan kerja call time. Bila dia kerja call time, biasanya dia akan ada tiba-tiba ada kilat tengah-tengah jalan, tapi tak baik untuk kesihatan. Allahumma Muhammad. Saya nak bagi tahu di sini ulama ada dua keadaan. Keadaan pertama dia kata matlu ghaniyi zulmun. Dia kata satu orang yang menangguh pembayaran hutang bagi orang yang mampu adalah kezaliman. Siapa kata kalau kita dengan hutang kepada pihak pemerintah, siapa kata duit itu tak perlu? Daripada duit saman kita run our country. Daripada duit saman kita memperbaiki sistem. Daripada duit saman kita membayar seluruh daripada soal pengurusan dan menggerakkan pembangunan negeri dan negara ini. Daripada duit saman, daripada apa yang kita hutang, itu kalau kita kata hutang dalam soal undang-undang, kita membangunkan infrastruktur, mahkamah dan sebagainya. Itu satu. Daripada sudut PTPTN, pinjaman pendidikan, kalau kita tak bayar hutang, then akan struggle untuk our next generation untuk dia buat pinjaman. Dan banyak lagi keadaan tersebut. Dan yang paling berat sekali adalah kita mesti cuba sedaya upaya untuk membayar. Dan jangan kita tinggalkan keadaan tersebut. Saya tahu. Jadi kalau kita rasa, Ustaz, saya rasa duit tak berapa nak banyak, dan tolonglah ikut undang-undang. Allah Muhammad. Tapi kalau rasa duit saya banyak, Ustaz, saya memang nak infakkan untuk negara ni. Allah Muhammad. Tak payahlah buat salah. Buatlah benda baik. Tak payahlah kata saya saja nak bayar reman 15,000. Tak payah. Jadi kita boleh berikan sumbangan yang baik untuk negara ni dengan menjadi pembayar cukai yang baik. Hutang
pengutip hutang memang berpisah tiada. Tapi kalau kawan-kawan pinjam kita duit dan sebagainya, kita nak minta tu seolah-olah macam kita pula yang mengemis. yang rasa bersalah. Kita pula yang macam kita mengutang. So Ya. mungkin nasihat ataupun panduan kepada mereka di luar sana. Macam mana mereka nak minta hutang dengan cara yang sopan, tidak menyakitkan hati dan dapat balik duit tu. Allahumma salli ala Muhammad. Itu hutang dengan rakan-rakan kan. Tapi kalau hutang dengan ahli keluarga lagi sakit kalau kita nak minta balik kan. Kalau kita minta balik dia akan kata aku tahulah bila aku nak bayar. Dan kita mula merenung keluar jendela waktu itu. Apa nasib aku? Waktu tu dia mulalah healing sampai pagi tak balik. Dia tengah tunggu Ustaz Allahumma salli ala Muhammad bila agaknya member ni akan bayar hutang saya. Jadi saya nak bagi tahu pada para penonton sekalian, antara uslub ataupun kaedah bila kita nak minta hutang dengan rakan-rakan kita, perkara pertama, dalam agama ni kita boleh untuk menangguhkan hutang, menangguhkan pembayaran keadaan tersebut dengan memberikan peluang untuk dia bayar kepada kita. Agama bagi macam itu. Dan Allah SWT Muhammad dalam kita memberikan tempoh yang lebih panjang kepada orang tersebut. Dan yang kedua, kita memberitahu update semasa soal keadaan kita. Saya juga perlukan wang ini atas inisiatif tersebut. Dan yang ketiganya, Allah SWT Muhammad kalau nampak macam dah cakap baik-baik pun tak boleh juga kan. Tak salah kiranya untuk kita hantarkan LOD untuk dia, letter of demand. Kalau pinjaman tu RM100,000 ataupun RM120,000 lah, tapi kalau pinjam RM70 tak payah LOD. Allah SWT Muhammad. Cuma saya nak bagi tahu, pinjaman masalah kita hari ni adalah salahnya rutin orang kita, masyarakat kita ni. Kau ambil duit aku, bila kau ada duit kau bayar. Salah tu. Allah SWT Muhammad. Sebab kaedah dalam agama, kau ambil duit ni, kau rasa bila kau mampu bayar. Okey, 2 bulan. Dan kita buat catatan sikit sebab ni diajarkan dalam agama, dalam Quran. Lepas tu bagi tahu Allah SWT Muhammad kata 2 bulan kamu jangan lupa bayar. Dan kalau saya lupa bayar, apa hukumannya? Hukumannya kamu kena bayar. Sebab mengambil faedah daripada kita tekan orang. Aku bagi kamu 2,000, Allah SWT Muhammad, kamu lambat bayar jadi 2,000 tambah 3,000. Kaya ya Allah SWT Muhammad. Jadi dalam keadaan tersebut tak diberikan dalam agama. Jadi rutin ucapan ijab qabul kena ada, tempoh masa kena ada, tanda tangan kena ada, walaupun dengan ahli keluarga. Walaupun dengan ahli keluarga. Saya nak bagi tahu, kalau hutang tak diuruskan dengan baik, kita boleh hilang kawan. Kalau hutang tak diuruskan dengan baik, kita juga akan hilang ahli dan persaudaraan. Jadi mudah-mudahan kita dapat pelihara semua tu. Okey Ustaz, satu senario yang mungkin banyak juga atau kerap berlaku dalam masyarakat kita. Mengambil hutang yang lain untuk membayar hutang yang lagi satu. Mungkin ada kes-kes yang mengambil hutang daripada Along contohnya untuk membayar hutang-hutang yang lain. Bagaimana senario yang sebegitu, pandangan Ustaz? Kita ada dua keadaan. Kalau kita cakap daripada soal ekonomi, benda tu bagus. Kerana kebanyakan para peniaga yang bersifat internasional, mereka berniaga tidak menggunakan duit poket mereka. Mereka berniaga menggunakan duit pinjaman daripada perbankan. Dan bila rugi, kalau mereka berjaya, dan mereka ambil faedah daripada keadaan tu. Tetapi dalam soal agama, hutang adalah satu perangkap yang berbahaya sebenarnya. Kita gali lubang, tutup lubang ni sebenarnya akan memberikan satu permasalahan yang besar. Sebab dalam agama, hutang bawa masuk ke dalam kubur. Dan dalam agama, hutang membawa perbincangan. Itu dalam perbincangan agama kita. Jadi kalau kita normalisasikan hutang, kita faham dengan sistem yang ada pada hari ini adalah sistem menormalisasikan hutang. Kalau kita beli hari ini, Allahumma Muhammad, mi segera. Kita beli di atas talian, mi segera. Dia kata boleh hutang 6 bulan. Saya tengok, ya Allah, harga mi RM6. Allahumma Muhammad. Kalau saya hutang sebulan saya bayar RM1 lebih. Kerana normalisasi hutang tu bahaya. Dan sebab itu saya nak bagi tahu Allahumma Muhammad. Dan terkadang pada hari ini amalan tersebut tidak sihat untuk diamalkan. Dan amalan orang tersebut, orang yang buat amalan tersebut adalah strategi kalau mereka lakukan dalam perniagaan mereka. Tetapi jika tidak diurus takbir dengan baik, maka pada akhirnya akan menjadi backfire ataupun serangan semula kepada mereka. Jadi saya nak bagi tahu, fikir sama ada kita nak berfikir secara ekonomi ataupun kita nak berfikir secara islami. Dua option yang ada kat situ. Dan sometimes islami pun kena fikir secara ekonomi. Sometimes ekonomis pun dia kena fikir secara islami. Sebab itu bank hari ini pun Malaysia jadi tempat perbankan Islam yang hub perbankan Islam. Jadi sebab itu ada dua kaedah tersebutlah. Sebab itu, oleh kerana ada dua kaedah tersebut, bank sendiri buat dua department, satu konvensional dan satu Islamik. Sebab apa? End up sebenarnya ada dua arus pemikiran.
Ada dua arus pemikiran, dan sampaikan perbankan Islam pun tak guna perkataan pinjaman, dia guna perkataan pembiayaan. Kalau kita discuss secara akademik kat situ pun seolah-olah ada discussion, tetapi Allahumma shalli ala Muhammad, kita mesti faham bahawa tetap kena berhati-hati. Kalau kita buat satu pembiayaan daripada perbankan Islam, bayangkan dia guna istilah pembiayaan, tak guna istilah pinjaman. Kenapa? Signal daripada Islami supaya jangan banyak main dengan hutang. Hutang satu perkataan yang cukup ngeri kalau kita dengar. Tapi dia sebenarnya ada sisi yang baik dan ada sisi yang buruk. Tapi kalau kita tidak memanfaatkan sisi yang baik, maka buruklah yang banyak yang akan datang kepada kita. Apa-apa pun berbalik kepada pengurusan kewangan yang bijak. Betul, itu yang paling penting. Dan terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita, Ustaz Fuad, atas kesudian berkongsi dengan topik kita, hutang wajib dibayar. Dan selepas ini kita nak berehat seketika, kita nak bercakap soal belia merdeka. Apakah dia? Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Baik, bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Terima kasih kerana masih setia bersama kami. Kita dah bercakap mengenai dua topik berkenaan dengan kewangan dan juga hutang. Sekarang kita nak beralih pula soal peranan belia dan juga dalam kita memerdekakan minda mereka. Bersama kami pada hari ini Muhammad Nizam, seorang perunding latihan dan juga motivasi. Assalamualaikum, selamat datang ke Apa Khabar Malaysia. Waalaikumsalam, terima kasih. Sama-sama. Okey, Coach Nizam, saya rasa semua kat luar sana sedia kenal kot Coach Nizam ni. Banyak bercakap motivasi, perunding latihan, dan baru-baru ni semalam kita dah sambut Merdeka. So semangat tu kita bawa ke hari ini. Jadi dalam kita nak membangunkan sesebuah negara, Coach, peranan belia tu memainkan peranan yang sangat besar. Betul. Dan merupakan penyumbang utama kepada pelbagai sektor, politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan sebagainya. Jadi macam mana dekat dengan situasi sekarang ni kita nak membangunkan belia Malaysia Madani ni? Okey, baik. Kalau kita lihat, belia sebenarnya majoriti paling ramai lah kan di Malaysia ini. Kemudian belia ini kalau dari segi kategorinya, peranannya adalah mereka ni generasi muda dan mereka ni mempunyai potensi yang sangat besar dan mereka masih mempunyai tenaga. Kan, gaya fikir mereka. Jadi perubahan dalam sudut segi positifnya adalah hari ini bagaimana belia ini boleh menyumbang idea yang baru, inovasi yang baru. Sebab mereka ini adalah mereka yang golongan yang intelektual. Kalau kita lihat dari segi pendidikan kan, mereka adalah golongan-golongan yang intelektual berbanding, bukan nak kata orang lama tu dah tak relevan, tetapi mereka ini sangat diperlukan untuk negara, lebih-lebih lagi Malaysia Madani tadi, untuk membangunkan ekonomi, untuk ekonomi negara, dan selebihnya adalah membawa Malaysia ni ke arah satu bentuk negara yang lebih bersistem dan sebagainya. Tapi kalau macam kita tengok sekarang ni, pemimpin kita Perdana Menteri PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim, ada beberapa gagasan yang diletakkan. Tapi kita tak nak cakap soal pentadbiran kerajaan, tapi kita nak melihat pentadbiran sesebuah organisasi yang mana kalau pemimpinnya tak ada hala tuju, gagasannya seperti cacar marba. Jadi bagaimana kita nak mengangkat golongan belia ni ke hadapan, memberi peluang mereka untuk mentadbir? Baik, kalau tidak, hari ini belia ini adalah sangat penting yang saya kata tadi. So perkara yang pertama sekali, kalau kita dalam Madani itu sendiri, dalam konsep Madani itu dengan 6 tonggak utama tu, kita ambil berkaitan dengan kesejahteraan. So dia menceritakan berkaitan tentang ada 3 perkara dalam benda itu, iaitu adalah adab, etika dan juga akhlak. So hari ni berbalik pada cerita tadi lah, kita tak cerita pasal politik semasa yang ada sekarang. Kita nak develop satu kepimpinan, bentuk kepimpinan yang baru. So bagaimana anak muda ini nanti jika diberi ilmu yang betul, ilmu pengetahuan yang betul, kemahiran yang betul. Sebab kemahiran dan ilmu ni ada beza dia. Contoh ilmu pengetahuan, untuk dia faham tentang apa yang berlaku, kan, apa yang diperlukan, apa yang diinginkan, apa yang negara inginkan pada hari ini. So, jika kita lihat dari segi politiknya hari ini pun kita tahu belia hari ini dia memegang kunci kepada sesebuah parti politik tersebut, kan. So kita tak nak parti politik ini mengguna pakai belia ini. So jadi belia ini perlu ada ilmu pengetahuan supaya dia tidak mudah dipengaruhi oleh sesuatu benda yang mungkin dia tidak faham, tetapi dia hanya menyokong kepada beberapa tempat saja. So sebab itu ilmu sangat penting, ilmu pengetahuan sangat penting, dan keduanya adalah kemahiran. Kemahiran pula dipecah kepada 2. Kemahiran dari segi teknikalnya, kemahiran dari segi
insaniahnya, soft skillnya. So kemahiran daripada teknikalnya pada hari ini, kalau kita lihat ekonomi hari ini, kalau kita lihat hari ini tiktokers, influencer kan, semua golongan muda. Saya nak. So sebab tu mereka ini dah ada kemahiran kat situ. Sebab tu kerajaan mungkin boleh melihat dari segi pembangunan struktur intelektual berkaitan dengan teknologi bersistem. Maknanya ilmu sistem digabungkan bersama untuk membangunkan belia ini. Kemudian daripada segi insaniah. Insaniah ni ada kemahiran soft skill. Bagaimana hari ini kalau kita lihat belia peranan utama untuk melahirkan pemimpin masa yang akan datang kan. Itu kemahiran komunikasinya, kemahiran memimpin diri sendiri, kemahiran memimpin keluarga, kemahiran memimpin persatuan dan sebagainya. So ini adalah berkaitan dengan bagaimana dalaman diri insaniah dia. Sebab tu adab sangat penting, etika sangat penting, akhlak sangat penting. Itu yang ada di dalam madani tersebut. Sebab tu adabnya adab kita berkomunikasi, adab kita dengan orang, berhormat dan sebagainya kan. Bagaimana pula dengan etika? Etika itu berlandaskan kepada integriti. Ini yang apa yang saya faham, yang saya nampak yang lebih jelas untuk kita semua orang faham. Integriti itu semua kita cerita pasal integriti. Tapi bagaimana nak faham tentang integriti tersebut? So maknanya dia tahu dalam madani ni belia hari ni dah berani. Mereka ini akan mula berani untuk berkata benar. Mereka berani untuk meluahkan segala pandangan dan pendapat dan sebagainya kan. Tapi ia perlu ada etika, ada cara bagaimana develop integriti tersebut. Dan akhirnya adalah akhlak. So, bayangkan hari ini belia-belia ini mampu memberi satu contoh kepada sahabat-sahabat di circle mereka. Membawa akhlak, matlamat yang lebih jelas. Bayangkan nak memimpin. So, bila memimpin negara yang baru, sudah pasti bila akhlak mereka ini faham tentang hala tuju kehidupan mereka, matlamat yang jelas. Adakah matlamat sebagai memimpin untuk duit semata-mata? Kan? Material semata-mata? Ataupun ianya lebih menjurus ke arah di akhirat besok. So, aku pemimpin akan dipertanggungjawabkan. So, bagaimana aku nak memimpin dengan cara yang lebih baik? Sebab tu, ia menuntut ilmu pengetahuan itu tadi dan juga kemahiran. Tadi Coach dah sebut ilmu kemahiran, ilmu pengetahuan dan juga kemahiran, kriteria perwatakan dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama juga konteks perkataan ataupun ayat minda merdeka itu sendiri. Sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan minda merdeka tu secara definisinya? Definisinya. Okey, ada pelbagai lah kalau konsep minda merdeka ni kan. Jadi saya selalu tanya macam baru-baru ni dalam TikTok ada orang tanya saya, Coach, benar ke negara kita merdeka? Saya kata negara memang benar-benar merdeka. Tak dinafikan, dah 66 tahun pun negara merdeka. Tetapi saya masih mengatakan yang minda kita masih belum merdeka lagi. Kenapa saya kata minda kita masih belum merdeka lagi? Sebagai contohnya hari ini, kita cerita pasal perpaduan lah. Dia ada banyak konteks sebagainya. Kita cerita pasal perpaduan. Hari ini bila kita pasal perpaduan, ini kita faham ada golongan orang mengatakan tidak perlu ada bangsa lain. Contohnya tak boleh dengan bangsa Cina, India dan sebagainya kan. Tetapi konsep perpaduan tu kalau dia faham mudah saja, Izu. Kalau kita selalu cerita pasal hablum minallah, hablum minannas. Itu adalah satu konteks yang sangat mudah difahami. Jika kita menjaga hubungan dengan Allah, sudah pasti kita akan menjaga hubungan dengan manusia. Persoalan hari ini, kita ada kepelbagaian agama. So kepercayaan kepada pahaman kepada bangsa-bangsa tertentu, betul kan? Kita pula orang Islam. So apa pahaman kita? Allah Subhanahu Wa Taala, betul kan? Tapi dalam Allah dah berkata, hablum minallah, hablum minannas. Hablum minannas hubungan sesama manusia. So jadi yang India ni siapa? Cina ni siapa? Kadazan ni siapa? Bayi ni, Bengali ni siapa kan? Kristian ni siapa? Mereka adalah manusia. Sebab tu bila kita dah menjaga hubungan dengan Allah, menjaga hubungan sesama manusia ni adalah semua sama. Tak ada beza dia. Jadi bagaimana hubungan kita, sebab mereka ini kita akan dipertanggungjawabkan besok di masyarakat. So sebab tu kita kena perpaduan ni, bagi saya golongan minda yang merdeka ni adalah jiwa yang merdeka. Jiwa yang sentiasa boleh bertoleransi. Jiwa yang sentiasa boleh menerima pendapat orang. Jiwa yang sentiasa boleh meraihkan perbezaan pendapat dan sebagainya dengan tenang, kan, dengan redha, konsep redha. Kita faham semua ni telah diatur kan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kita nak tanya juga, bagi bila kita bercakap tentang belia lah secara spesifiknya kan, dan juga bercakap tentang orang kata perpaduan tu sendiri. Saya tanya pandangan daripada Coach sendiri. Ramai belia dengan orang kata pengaruh daripada media sosial, kita ada banyak komen-komen yang tak berapa sedap lah untuk dengar apabila kita bercakap tentang saudara kita yang berlainan bangsa dan agama.
Untuk Coach sendiri, mungkin sedikit pandangan, sedikit nasihat kepada golongan belia di luar sana. Kenapa pentingnya perpaduan kita berbilang bangsa dan berbilang agama ni dalam negara Malaysia, dalam kita membangunkan negara dan Malaysia Madani itu sendiri? Okey, pentingnya begini. Pentingnya belia ni, mereka perlu memainkan peranan sebagai satu medium sebenarnya untuk menyampaikan maklumat. Kan, mereka juga perlu menjadi salah satu tempat platform sebenarnya untuk menyalurkan apa sahaja kebaikan tentang masyarakat ni tadi. So sebab mereka ini akan mudah menyampaikan maklumat kerana golongan belia hari ini mereka ni influencer. Kan, so di social media dan sebagainya. Sebab tu hari ni kita kena satukan mereka ini. Kan, satukan mereka ini supaya mereka tidak tersalah, dia jangan babitkan dalam politik lah. Betul. Ini yang saya nampak dengan jelas lah. Kan, sebab itu bila timbul belia dah mula ada tim kan. Jadi ini kata kita asalkan Cina kita tak sokong. Contohnya kan. Sedangkan kita jangan tengok yang itu. Sebab tu intellectual belia bila dia ada sifat intelek. So maknanya untuk intellectual ni dia of course dia kena ada spiritual yang betul. Dia bila dia spiritual dia betul, pengurusan emosi dia pun akan stabil, akan betul, gaya fikir dia betul dan sebagainya. So physical dia saya tidak langsung sentiasa nampak positif, aura yang hebat dan sebagainya. Sebab tu otak akan sentiasa berfikir dengan baik. So sebab tu bila dia ada golongan yang pandai bijak berfikir, dia tahu. Maknanya semua agama ini adalah satu agama adalah agama Islam, tetapi bangsa ada pelbagai bangsa. So jadi bagaimana hari ini peranan belia ini tadi mampu membawa satu lonjakan yang baru ke arah membangunkan negara melalui Malaysia Madani itu tadi. So dia adalah platform yang baik untuk belia ni tadi untuk menyampaikan satu maklumat kepada rakyat Malaysia. Okey Coach, last sebelum kita berakhir, mungkin kita letak tepilah politik. Mungkin macam mana belia-belia ni nak diangkat sebagai ikon perpaduan di negara-negara lain untuk kita menunjukkan bahawa Malaysia ni berbilang bangsa dan kita bersatu padu. Belia menunjukkan perkara-perkara tersebut, tak kira apa bangsa, apa agama sekalipun. Mungkin ada saranan daripada Coach. Okey, bagi saya beginilah peranan belia ni di akhir ni adalah kalau kita lihat mereka menggunakan teknologi. Kan tadi ilmu dan sistem kan. So kalau kita lihat hari ni influencer ni adalah golongan-golongan belia. So bila mereka menggunakan teknologi, platform yang paling popular sekarang ni adalah TikTok. TikTok dia menjangkaui batas dah, dia dah sampai ke mana-mana dia boleh pergi. So sebab tu mesej yang mereka sampaikan itu adalah sangat penting kepada negara luar. So bagaimana budaya kita, bagaimana dia nak terapkan sesuatu mesej yang dia sampaikan melalui daripada ekonomi contohnya. So bagaimana hari ini kalau dia baru-baru ni dengan anugerah TikTok dan sebagainya kan, bagaimana dia usahawan. So bagaimana dia memberi mesej untuk membangkitkan semangat anak-anak muda yang lain untuk kembali berTikTok dan sebagainya. Tapi mesej dia jelas. Mesej dia adalah apa? Yang sekolah itu tumpukan kepada ilmu, belajar dulu kan, baru nak jadi boleh jadi apa influencer, content creator dan sebagainya. Sebab hari ini jati diri sangat penting. So sustainability belia itu tadi, bila dalam segi ekonominya. So bila dia bawa menceritakan sesuatu yang lebih memberi manfaat kepada rakyat di dalam social media, di dalam TikTok itu sendiri, dan perkara ini akan tersebar di seluruh negara. So bagaimana Malaysia ini membangunkan belia-belia yang mana belia-belia ini boleh mengangkat nama Malaysia melalui daripada Malaysia Madani itu sendiri. Itu dia sebenarnya tanggungjawab sebagai belia itu sendiri adalah amat penting dalam pembangunan negara itu sendiri. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Muhammad Nizam ataupun Coach Nizam sudi bersama kami pada hari ini untuk kita bercakap tentang peranan golongan belia dalam membangunkan negara. Bizu? Dan terima kasih kita ucapkan kepada anda. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Apa-apa saya ucapkan selamat bulan baru September. Pastikan ada misi baru untuk kewangan dan juga misi memerdekakan diri kita. Untuk itu kita selesai hari ini. Saya Zul Yusof. Saya Pasha Rahim. Jaga diri, jaga kesihatan semua. Kita jumpa lagi insya-Allah. Bye. Senyum segar di pagi hari, terus bangkit yakin berdiri.